Korang pernah dengar tak pasal honor? Honor ni lebih kurang macam membunuh untuk mempertahankan maruah keluarga dan juga agama. Selalunya dilakukan oleh ahli keluarga mangsa tu sendiri. Ada kalanya kerap pun join sekaki guys. Selalunya mangsa ni akan dipukul, direjam dan ada juga kes mereka dibakar hidup-hidup. Tetapi macam mana pula dengan mangsa yang dibunuh hanya disebabkan fitnah? Dalam kes kita hari ni, bukan seorang dua je yang bertanggungjawab. Beratus geng. Dan kejadian kejam ni dirakam dan dimuat naik di media sosial. Hari ni Abang Boy akan kupas kes berkenaan Farkunda Malikzada. Dan kalau korang dah ready, sediakan kuda siap-siap, tenang, chill, kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Watak yang kita akan bahas hari ni adalah seorang wanita yang berumur 27 tahun yang bernama Farkunda Malikzada. Tempat di mana semua ni berlaku di kota Kabul, Afghanistan pada 19 Mac 2015. Farkunda ni adalah seorang penuntut dalam jurusan undang-undang Islam dan bercita-cita untuk menjadi seorang hakim. Sementara belajar tu, dia ambil lah part-time job sebagai seorang cikgu. Orang sekeliling describe Farkunda ni sebagai seorang yang tegas dalam pendirian dan tak takut menyuarakan pendapat dia. Tak kira siapa, kalau buat salah, depan muka dia bagi. So memang kenalah dengan cita-cita dia nak jadi hakim. Bukan setakat tu je guys, dia sebenarnya nak mempertahankan hak wanita Islam dekat sana. Kalau korang nak tahu, Afghanistan adalah negara yang didominasikan oleh lelaki. Nak cerita pasal hakim perempuan, memang berapa kerat je yang ada. Sebenarnya pada 19 hari bulan tu, memang dah dekat sangat dengan tahun baru dalam tradisi masyarakat Afghanistan. Sambutan ni diberi nama Nauruz atau sambutan musim bunga yang jatuh pada 21 dan 22 hari bulan 3. Dia lebih kurang macam raya lah. Tetapi korang jangan salah faham tau. Dia bukan satu perayaan yang ada kena-mengena dengan agama Islam. Dia lebih kurang macam sambutan tradisi turun-menurun. Memandangkan lagi 2 hari nak menyambut New Year ni, Farkunda dan family memang sibuk gila nak settlekan persiapan. Memasaknya, nak kemas rumahnya. Korang tahulah macam mana serabut kepala bini korang bila nak sambut raya ni. Pada hari tu, Farkunda berjanji dekat ibunya yang dia akan tolong kemas rumah selepas selesai habis sesi mengajar Al-Quran di sebuah masjid di tengah-tengah bandar Kabul yang bernama Masjid Syahdu Shamshira. Dia cakap bye dekat family dia dan terus gerak pada pagi tu. Siapa sangka itu adalah lambaian terakhirnya. Selepas habis sesi mengajar, dia pun siap-siap lah dah balik. Kebetulan pada masa tu dah nak masuk Zohor. So alang-alang baik dia solat dulu. Sembayanglah dia dekat situ. Lepas habis je, dia pun nak gerak lah. Lepas tu dia perasan dekat tepi masjid tu ada seorang penjual. Dia jual kitab-kitab, minyak atah. Itu okey lagi guys. Tapi penjual ni siap jual benda-benda yang buat Farkunda ni menyirap gila, iaitu azimat dan tangkal. Bukan tu je guys, orang tua ni siap jual kondom dan ubat kuat lelaki tau. So si Farkunda ni pun tegur lah dekat penjual tu. Haram ni pakcik, jangan jual benda-benda macam ni. Tetapi orang yang ditegur tu pun bukan budak-budak geng. Penjual tu bernama Mullah Zainuddin. Betul Kak Mumbai kalau salah Gelaran Mullah tu diberi kepada orang yang alim dan tinggi agamanya. So gelaran ni banyak digunakan di Afghanistan, Iran dan juga negara Turki. Dan Mullah Zainuddin ni sebenarnya bekerja sebagai penjaga masjid tu. So berbalah lah diorang dekat situ. Abang Boy boleh bayangkan lah macam mana muka Mullah Zainuddin tu bila kena sound dengan budak hingusan. Tercalah ego member. Daripada cakap elok-elok, lama kelamaan masing-masing dah tinggi suara guys. Tapi itulah, bertekak dengan bakal hakim kot. Hakim dalam undang-undang syariah pula tu.
Ingatkan boleh menang ke? Farkunda ni dah malah cakap banyak. Dia terus pergi kat dalam masjid dan cari imam masjid untuk menyuruhnya menghalau Mullah Zainuddin ni. Last mungkin disebabkan Mullah Zainuddin ni dah tak tahu nak apa nak argue, dia terus tuduhnya Farkunda ni membakar kitab Al-Quran. Sudah. Dah kenapa kan? Bila masa pula si Farkunda ni buat benda-benda macam tu? Tak cukup dengan tu, Mullah Zainuddin ni menuduh Farkunda ni sebagai seorang tali baru US. Memang orang-orang Afghanistan ni memang gila anti dengan US ni tau. Korang try search pasal peperangan US di Afghanistan yang start pada tahun 2001. So memang kecoh lah perkarangan masjid masa tu. Orang dah mula start berkumpul. Sementara tu, Mullah Zainuddin ni start rekod Farkunda. Dekat dalam video tu, Farkunda mati-mati tak mengaku yang dia pernah bakar kitab suci Al-Quran. Tetapi rayuannya langsung tak didengari. Orang ramai pun start dah menuduh si Farkunda ni tau. Diorang tanya, kenapa kau bakar Al-Quran? Kenapa kau bakar Al-Quran? Tak tahulah macam mana, tiba-tiba si Zainuddin ni menunjukkan beberapa helaian kertas daripada Al-Quran yang telah dibakar dan ditunjukkan kepada orang ramai sebagai bukti. Memang lagi panas lah orang sekeliling. Memang chaos mat masa tu. Rata-rata yang datang tu adalah lelaki. Semuanya kerumbun keliling Farkunda ni. Memang masing-masing memang tunggu masa je nak meletup. Mujurlah tak berapa lama selepas tu, polis sampai untuk menenangkan keadaan. Polis bawa Farkunda ni masuk kat dalam masjid dan cakap dekat Farkunda, kalau dia nak selamat, dia kena ikut orang ke balai. Tetapi yelah, berapa kerat je polis yang sampai pun, orang sekeliling pula memang ramai gila guys. Semuanya memaki hamun dan ugut nak bunuh Farkunda ni tau. Tak mungkinlah polis boleh melindungi Farkunda ni kalau crowd mula bertindak ganas. So diorang decide apa-apa cerita balai. Tetapi si Farkunda ni pun satu hal, dia tak nak pula pergi. Dia nak polis perempuan yang datang dan escort dia ke balai. Kalau lelaki, dia memang tak nak. Tak habis lagi Farkunda ni cuba untuk explain dekat polis apa yang terjadi. Salah seorang daripada crowd telah menyelinap masuk ke dalam masjid tu dan mengheret Farkunda ni keluar. Crowd memang ramai gila waktu tu guys. Polis pun dah tak tahu nak buat apa dah. Apa yang berlaku seterusnya memang gila guys. Obviously lah, Abang Boy tak boleh nak tunjuk dekat sini. Farkunda telah dipukul dan hijabnya ditarik, mendedahkan auratnya kepada orang ramai. Bila Farkunda ni terjatuh, dia telah ditendang dan dipijak tanpa belas kasihan. Korang boleh google video tu sendiri kalau korang nak tengok. Tapi kejap lagi lah, tengok dulu video apa dia sampai habis tau. So muka Farkunda ni dah tak macam orang dah masa ni, berlumuran darah. Sementara tu, crowd sekeliling mula menjerit yang Farkunda ni memang layak dibunuh atas semua tindakannya. Serius guys, masing-masing dah macam kena rasuk dah. Tak berapa lama selepas tu, beberapa lagi anggota polis tiba di tempat kejadian. Diorang cuba juga untuk meleraikan crowd. Tetapi memang chaos gila masa ni. Last sebab tak ada pilihan lain, salah seorang daripada anggota polis melepaskan beberapa tembakan amaran ke udara. Barulah crowd macam tersedar sekejap. Polis terus mendapatkan Farkunda. Polis memapah Farkunda dan membawanya ke rumah berdekatan. Itu je lah jalan untuk menyelamatkan Farkunda. Tetapi tak lama guys. Masalahnya dekat sini adalah polis terpaksa bawa si Farkunda ni melintasi pagar rumah. Dalam mata seekor-seekor dah nampak merah dah. Sementara polis cuba untuk menarik Farkunda ni naik melintasi pagar rumah, crowd start baling batu pula. Habis kena kepala dan badan Farkunda. Dengan polis-polis pun kena sekali geng. Disebabkan ini, anggota polis yang cuba untuk menarik Farkunda tu terlepas genggaman tangan. Bila Farkunda dah terjatuh, dia kena ramba lagi geng. Dia kena pijak, kena penyepak, kena tinju, sampai lunyai Farkunda. Sementara diorang buat ni semua, diorang laungkan Allahu Akbar sambil memukul Farkunda. Tubuh Farkunda kemudiannya diheret di tengah jalan. Korang nak tahu tak apa yang terjadi lepas tu? Salah seorang daripada crowd telah melanggar Farkunda. Sorry, bukan melanggar, melenyek Farkunda yang tak bersalah tu. Sementara semua ni berlaku, polis dah tak boleh buat apa dah. Kalau polis masuk dekat tengah-tengah tu, dengan diorang sekali kena libas. So korang nak tahu tak polis buat apa masa tu? Diorang jadi polis trafik pula. Diorang cuba untuk mengalihkan kenderaan untuk tidak lalu ke kawasan kejadian. Itu je. Hei, mendidih aku dengar. Penderitaan Farkunda tak habis dekat situ guys. Dia memang dah nyawa-nyawa ikan dah masa ni. Crowd kemudiannya telah mengheret Farkunda 300 kaki ke tebing sebuah sungai. Dengan tak bermaya, Farkunda merayu kepada diorang untuk stop.
Tetapi diorang tak peduli. Crowd mula membaling batu pula. Bukan batu kecil-kecil tau guys, batu besar-besar penumbuk tu. Ramai-ramai pula tu. Aduh, tak boleh bayangkan macam mana seksanya Farkhunda masa tu. Tetapi yang ajaibnya, Farkhunda masih lagi bertahan tau. Dia dah pingsan 2-3 kali dah, tetapi dia masih lagi hidup. Menangis-nangis dia merayu. Tolonglah lepaskan dia. Dia nak balik rumah jumpa mak dia. Dia nak tolong mak dia kemas rumah katanya. Korang ingat crowd nak dengar ke? Mana ada guys. Diorang decide untuk bakar Farkhunda pula. Tetapi ada masalah sikit. Bila diorang start bakar, api tak boleh hidup pula. Rupa-rupanya pakaian Farkhunda memang basah gila kot. Basah dengan darah. Ingatkan diorang nak batalkan niat diorang bakar Minah tu ke? Mana maunya. So untuk selesaikan masalah ni, diorang merentak pakaian Farkhunda dan menggantikan pula pakaian diorang yang kering. Diorang cuba sekali lagi untuk bakar Farkhunda. Kali ni diorang berjaya guys. Meraung-raung Farkhunda ni minta tolong untuk dikasihani. Tak ada seorang pun layan. Yang datang tengok bukan seorang dua tau, beratus. Tak ada seorang pun yang datang tolong Farkhunda pada masa tu. Apa yang diorang buat hanyalah merekod apa yang terjadi dan upload ke media sosial. Gila apa weh. Orang kena seksa depan mata tau. Yang diorang buat hanya upload video kat Facebook masing-masing. Farkhunda meninggal dunia di tebing sungai pada hari itu. Mayat Farkhunda telah diheret sekali lagi dan dibuang bersama sampah sarap. Selepas crowd bersurai, polis dan anggota penyelamat hanya datang untuk mengutip tubuh arwah je. Keluarga Farkhunda telah diberitahu tentang kejadian ni. Diorang terus bergegas ke rumah mayat. Menurut ibu Farkhunda, dia ingat lagi bila dia sampai kat bilik mayat. Di atas meja bedah, dia nampak tubuh anaknya yang dah kaku. Apa yang terjadi ni memang viral gila lah. Beberapa ahli politik dan juga alim ulama mengatakan yang diorang support apa yang berlaku tau. Diorang defend pula pembunuh dengan mengatakan yang diorang ni tak bersalah sebab diorang mempertahankan kesucian agama Islam. Tak cukup dengan tu guys. Ada yang fitnah Farkhunda ni membakar Al-Quran disebabkan nak dapatkan kerakyatan US. Pihak berkuasa memang dah cuak dah. Kalaulah ahli politik dan orang alim ulama boleh cakap macam tu, secara tak langsung seperti diorang ni menghalalkan pembunuhan atas alasan mempertahankan agama. Kalau jadi lagi benda ni, pisang polis weh. Itu tak termasuk lagi dengan keselamatan keluarga Farkhunda ni tau. Tak pasal-pasal diorang ni kena target dengan masyarakat setempat. Keluarga Farkhunda telah ditempatkan di bawah jagaan polis sementara siasatan dijalankan. Polis apa lagi? Memang kutiplah siapa yang bertanggungjawab. Senang je polis nak cari. Muka sekor-sekor dah ada kena rakam lah. Yang pertama diorang kutip adalah Mullah Zainuddin. Selepas disoal siasat, polis dapat tahu yang semua ni sebenarnya berpunca daripada Mullah Zainuddin. Tak ada pun satu bukti yang mengatakan Farkhunda ni membakar kitab suci Al-Quran pun. So sekarang nak cakap apa? Memang dah terbukti semua ni hanya disebabkan fitnah je. Masing-masing dah ketol lutut dah cow. Pada masa yang sama, rakyat memang berbulu apa yang terjadi ni tau. Diorang keluar ke jalan raya untuk protes dan mendesak pihak berkuasa untuk menjatuhkan hukuman kepada kesemua pelaku. Diorang juga mempersoalkan polis. Kenapa polis tak berjaya menghentikan rusuhan? Semua ahli politik dan juga ulama yang keluar statement menyokong tindakan perusuh tu tiba-tiba boleh U-turn pula. Diorang tarik balik statement diorang. Tapi korang ingat rakyat puas hati ke? Tak guys. Diorang mendesak semua yang keluarkan statement fitnah tu berhenti kerja daripada jawatan diorang. Tak sampai 3 hari guys, semua tu telah diarahkan melepaskan jawatan diorang oleh Presiden Afghanistan sendiri. Farkhunda yang dari awalnya dilabel sebagai mencemar agama suci Islam telah dianggap sebagai mati syahid oleh kebanyakan ulama di sana. Keranda Farkhunda telah diarak oleh pejuang-pejuang hak asasi wanita di Afghanistan. Kehadiran seramai beribu orang memenuhi pekarangan kubur. Rata-ratanya membawa spanduk untuk mendesak keadilan untuk Farkhunda. Kebanyakan yang menyertai protes mewarnakan muka mereka dengan warna merah sebagai tanda solidariti. Polis berjaya menahan seramai 50 orang atas dakwaan membunuh Farkhunda, termasuklah 9 anggota polis dan seorang wartawan yang berada di tempat kejadian. Cuma masalahnya di sini adalah polis susah gila nak tahu siapa sebenarnya yang membunuh Farkhunda. Ramai gila kau yang terlibat. Yang kena kutip pun hanya disebabkan muka sekor-sekor ada kat dalam video. Polis cuba nak pastikan apa peranan diorang.
Yalah, ada yang pukul, ada yang baling batu, ada yang cuba bakar Farkhunda. Tetapi siapa sebenar-benarnya yang bertanggungjawab membunuh Farkhunda ni? Penyudahnya seramai 49 orang telah dibicarakan. Publik memang terkejut gila lah. Sebab mula-mula diorang ingatkan semua yang terlibat ni adalah kaki pukul ataupun muka pecah rumah. Tapi tak guys, dorang ni adalah orang biasa je. Ada di antara dorang ni adalah penuntut universiti, ada juga pelajar sekolah menengah, ada yang pekerja kedai runcit, dan ada seorang tu adalah pakcik teksi guys. Dorang tak pernah ada rekod jenayah langsung seumur hidup dorang. Dalam pembicaraan pun macam sarkas juga guys. Sepatutnya 7 daripada suspek mengupah lawyer untuk membela dorang. Tetapi disebabkan sistem yang cacah merbah, hanya 3 orang lawyer je yang hadir. Yang lagi 4 tu tak tahu pun pembicaraan tu berlangsung pada hari tu. 3 yang lawyer yang hadir tu pula langsung tak diberi peluang untuk discuss kes ni dengan anak guam dorang tau. Memang tak boleh nak prepare apa-apa. Setiap suspek diberikan masa 5 minit seorang je untuk defend diri masing-masing. Walaupun rakyat masa tu menuntut keadilan untuk Farkhunda, tetapi diorang risau yang perjalanan pembicaraan ni macam goyang sikit. Takut tak pasal-pasal orang yang tak bersalah pula kena dakwa. Nampak macam pihak perundangan nak settlekan kes ni cepat-cepat. Semasa pembicaraan, anggota polis yang didakwa mengatakan yang polis gagal datang untuk mengawalkan keadaan disebabkan tak ada backup. Yang ada pada hari tu hanya 19 orang je. Bila pendakwa raya tanya kenapa tak ada backup, dia je cakap truk polis pada masa tu tak ada minyak. Apa kebarai sangat diorang ni. Pada hari terakhir pembicaraan, hakim memutuskan yang di antara 30 orang awam yang didakwa, 4 daripadanya telah dijatuhkan hukuman mati. 8 orang telah dijatuhkan hukuman penjara 16 tahun dan 18 yang lain dilepaskan atas sebab tak ada bukti-bukti kukuh. 8 daripada anggota polis telah digugurkan daripada pendakwaan dan 11 daripadanya telah diberikan hukuman yang ringan gila guys. Dorang terpaksa bayar denda dan diturunkan pangkat. Itu je guys. Dan yang paling tak boleh belak adalah kesemua 19 anggota polis boleh meneruskan perkhidmatan dorang. Keempat-empat pesalah yang diberi hukuman mati tu telah membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi. Dan kesemuanya, hukuman dorang telah diringankan. Abdul Bashir, seorang pemandu teksi yang melenyek Farkhunda, telah diringankan hukumannya kepada 20 tahun penjara sahaja. Lagi seorang pesalah adalah Muhammad Yaakob yang pada ketika tu berumur 17 tahun. Muhammad ni telah membaling batu sebesar buah tembikai ke kepala Farkhunda tau. Aksi dia telah dirakam di dalam video. Tetapi hukumannya telah diringankan kepada 10 tahun sahaja atas alasan dia di bawah umur masa kejadian. Zainuddin, orang yang bertanggungjawab untuk start semua benda ni, hukumannya telah diringankan kepada penjara seumur hidup. Kalau dekat Afghanistan, hukuman seumur hidup tu hanya 20 tahun je kan? Bila result pasal keputusan ni semua dah keluar, memang chaos lah rakyat. Itu tak termasuk lagi tau dengan keluarga Farkhunda. Pejuang hak asasi wanita sekali lagi membuat protes di pekarangan Mahkamah Tinggi, mendesak kerajaan untuk masuk campur. Nampak sangat macam mahkamah ni tak berlaku adil dalam kes ni. Mereka mendakwa yang ada lagi beberapa individu yang dilihat dekat dalam rakaman tu tetapi tak didakwa, disebabkan dorang ni mempunyai kabel besar dengan ahli politik. Walaupun desakan demi desakan telah dibuat, mahkamah masih tak berubah pandangan mereka terhadap hukuman yang telah diringankan. Apa yang jadi ni bukan setakat dekat Afghanistan je yang kecoh tau. Serata dunia kecoh Mat. Badan aktivis mendesak Afghanistan untuk merombak kembali undang-undang mereka supaya benda-benda macam ni tak berulang lagi. Tetapi so far tak ada apa-apa tindakan daripada kerajaan pusat. Benda ni bukan sekali terjadi dekat sana tau. Memang banyak gila guys. Pada bulan Oktober tahun yang sama, di daerah Ghor, 398 km barat daripada bandar Kabul, seorang remaja perempuan yang berumur 19 tahun telah direjam oleh penduduk kampung disebabkan dia telah dituduh mengadakan hubungan seks sebelum kahwin. Sebulan selepas tu pula, seorang wanita yang berumur 26 tahun telah dibunuh oleh husband dia sendiri sebab husband dia cakap wanita ni telah berlaku curang dan lari daripada rumah. Padahal apa yang berlaku adalah wanita tu pergi balik kat rumah orang tua dia je disebabkan tak tahan husband dia kuat memukul. Tetapi yang paling baru adalah pada tahun 2007, seorang remaja yang bernama Fatihah yang baru je berusia 17 tahun, dia telah dipaksa berkahwin dengan seorang lelaki yang berumur 30-an oleh keluarganya sendiri. Disebabkan ini, sehari sebelum majlis perkahwinan, dia melarikan diri dengan kekasihnya yang berumur 18 tahun.
Entah macam mana kedua-dua pasangan ni berjaya ditangkap oleh polis. Keluarga perempuan tak banyak cakap guys. Dorang terus menjebu masuk balai polis tu dan mengheret kedua-dua pasangan ni keluar balai. Dekat situ memang kena lipat lah. Seramai 500 orang rambel dua-dua budak ni. Bapa budak tu sendiri telah membunuh anak perempuannya dengan menurutnya, dia terpaksa bunuh anaknya sendiri demi menjaga maruah keluarga. Ini adalah kes yang berjaya Abang Boy korek tau. Abang Boy yakin mesti banyak lagi kes-kes macam ni dekat sana yang tak keluar berita. Honor atau pembunuhan demi menjaga maruah ni dah jadi culture dekat sana. Keganasan rumah tangga, usah cakap lah. Benda-benda macam ni membuatkan Abang Boy rasa Abang Boy bersyukur sangat hidup dekat Malaysia ni. Syaitan ni sangat-sangat licik. Kalau syaitan tu tak boleh nak goda kita untuk buat benda jahat, dia akan buatkan kita rasa kita lah yang terpaling baik. Na'udzubillah min zalik. So apa korang rasa? Adakah korang rasa hukuman yang dijatuhkan kepada pesalah ni setimpal ataupun hanya geli-geli je? Seperti biasa, kasih komen korang dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, mungkin korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.